Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perbincangan kita dalam bab pengertian Islam. Pengertian Islam. Muka surat yang ke-19. 19. Makna Islam tu makna apa? Itu maksud dia. Jadi kita telah bicara makna yang pertama Islam ni. Makna apa Islam? Yang pertamanya makna dia kali nombor 1. Nombor 1 di muka surat 17 tu. Jumpa muka surat 17, nombor 1 dia tulis. Nombor 1. Nah, 17. Nombor 1 dari muka surat 17 tu. Islam berarti tunduk dan menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta mentaatinya yang lahir dari kesedaran dengan tidak dipaksa kerana ketundukan yang seperti itu tanpa perhitungan pahala dan dosa. Maknanya Islam ni, yang pertama kita kena tahu makna Islam yang pertama, iaitulah tunduk dan menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta mentaati. Tunduk, serah diri, taat. 3. Yang keempat dengan cara sukarela. Tak ada paksa. Mana kalau kita tunduk juga, taat juga tapi terpaksa. Apa semaya ni? Terpaksa. Tak semaya ke orang kata. Tak boleh pahala dah. Dia panggil ria. Nak tunjuk orang. Dia nak boleh pahala lagu mana? Kita buat tu. Kerana Allah tunduk, patuh, taat. Baru boleh pahala. Barulah orang ni jadi sempurna. Jadi semaya tu, barkah juga zuhurnya. Tapi pahala tak mari. Lepas kita tunduk sebab bukan kerana tu. Itu dia panggil Islam tu. Makna pertama Islam kita dah baca dah dalam ayat-ayat Quran yang banyak menunjukkan kepada dia ni. Yang pertama sekali Islam itu ialah telah tunduk, patuh, taat kepada Allah dan dibuat secara sukarela. Itu yang pertama. Kita berpindah pula kepada yang kedua di muka surat 19. 19 nombor 2 dia tulis. Apa makna Islam yang kedua? Yang kedua Islam adalah nizam. Jumpa makna nizam. Nizam itu maksudnya peraturan. Islam kalau kata ni undang-undang Islam. Ni hak Islam. Maknanya inilah peraturan Islam. Perundangan. Mana undang-undang Islam. Yang lengkap bagi mengatur kehidupan manusia. Islam itu maknanya undang-undang hak atur orang. Hak tadi Islam tu tunduk. Itu orang sini tu kena tunduk. Hak ni Islam ni dia tu jadi undang-undang. Makna yang kedua. Islam makna yang kedua perundangan yang lengkap bagi mengatur kehidupan manusia dan menjadi dasar akhlak yang mulia yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala. Faham kita? Undang-undang peraturan hidup yang dibawa oleh Nabi daripada Allah. Itu makna Islam. Kata apa tu? Islam. Apa makna Islam ni? Ada undang-undang peraturan. Mana kalau dia kata Islam maya saja ya. Siapa yang baru tu? Itu baru satu juzuk baru tu. Maknanya belum lagi sempurna jawapan kita ni. Islam tu hak semaya tu sah. Hak ni hak atur kehidupan pun dia juga. Barulah orang panggil sempurna makna Islam yang kita pegang. Kerak guna disampaikan kepada manusia. Jadi, hak tu hak mari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia suruh Nabi kita nyapa kau orang. Serta menyatakan apa yang mengenai orang yang mengikut dan menentang sama ada dosa dan pahala. Mana undang-undang aku ni hak ikut boleh pahala. Hak lawan boleh juga apa? Boleh pahala. Ada dua pahala ni pahala. Apa nama? Mana hak ikut pahala boleh. Hak lawan boleh
Boleh bala. Boleh bala juga. Saya kerja lah kita. Itu dia panggil. Islam itu maknanya ikut undang-undang. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Surah Ali Imran ayat 85 maksudnya, dan barang siapa yang mencari selain daripada Islam, cari undang-undang lain. Kita orang Islam, pergi cari undang-undang orang putih. Ikutlah orang putih tu, nama dia Jepur ke, nama British ke, berapa nama pun, asal ke dia tu tidak Islam. Melayu ke, maka dia tidak akan diterima daripadanya, amalan tak terima, dan akhirat nanti dia termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Habis cerita lah. Mengaku Islam, mengaku. Pak tu ke tak? Tak. Dia cari orang putih? Cari. Ikut orang putih. Dia apa? Cari pasal tu. Ha. Tu apa tu? Itu maksud dianya. Islam ni undang-undang. Faham tak? Kena ingat balik. Yang pertama Islam tu orang itu sendiri tunduk, patuh, terima dengan hati yang ikhlas. Satu. Yang kedua, Islam itu makna undang-undang peraturan hidup. Kalau mereka kata saya ni, semaya dah. Taat dah ke Tuhan dalam bab ibadat. Tapi dalam bab undang-undang nak taat kau Inggeris. Bukan Islam lah itu. Islam copeng dia panggil. Islam tak habis. Kita berpindah kepada makna yang ketiga. Banyak makna Islam itu luas. Dia bagian luas ni banyak makna. Banyak makna. Yang ketiga, Islam itu ialah kumpulan peraturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak sani berapa dia? Yang kedua sani apa beza dua? Yang kedua sani nizam perundangan. Dia sendiri peratur undangan. Yang ketiga ini, Islam itu kumpulan peraturan yang diturun oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Mana peraturannya dia dikumpul daripada Quran yang hadir, itu dipanggil Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada Rasulnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terkandung di dalamnya peraturan-peraturan yang berbentuk akidah. Maknanya setiap ajaran Nabi hak berbentuk akidah. Akidah ni kita belajar, okey? Akidah makna apa? Simpulan. Hak kita simpul dalam hati kita, kepercayaan adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya malaikat, adanya nabi, adanya hari kiamat, adanya qada dan qadar, itu dia panggil simpulan. Akidah tu makna simpulan, ikatan sipu iman dalam hati kita. Kalau cari menyipu ni tak jumpa lah kita ni. Muamalat, akhlak, mana dalam ajaran Nabi yang berbentuk akhlak. Akhlak yang mana mudah dikerti lah. Hubungan kita sama-sama manusia ni, dia panggil akhlak. Hubungan kita dengan Tuhan, akhlak ni Allah. Muamalat, kerja buat kita. Jual beli kita ni. Berapa segala perniagaan, itu dia panggil muamalat. Dan segala berita yang disebut dalam Al-Quran dan Sunnah. Mana Islam itu mana berita-berita yang mari dalam Quran hadis. Banyak ke berita. Berita perjuangan orang zaman dulu. Berita hari kiamat. Itu berita berlaku. Siapa dia pilih? Berita-berita itu maknanya cerita yang mari dalam Quran. Kita tak tengok. Itu makna berita. Dia panggil laporan. Ada berita yang disebut dalam Al-Quran dan Sunnah dan adalah diperintah agar disampaikan kepada manusia. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Surah Al-Ma'idah ayat 67. Maksudnya wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepada kamu dari Tuhanmu. Gapo dia waktu Quran ni, kena wayak belaka, jangan susu. Walaupun Quran tu tegur Nabi, kena wayak juga. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, kamu tak wayak korang, berarti kamu tidak menyampaikan risalah Allah. Dan Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Itu saja, jamilah. Wallahu ya'simuka minan nas. Mula-mula ni Allah Subhanahu wa taala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu di Madinah tengah malam orang pergi kawal rumah dia, jaga.
Awak sahabat duk jaga. Itulah awak wakah duk tidur situ. Takut orang kafir kacau. Bila tu ayat friend wallahu ya'simuka minan nas, Tuhan jagamu daripada ganggu orang. Nabi bangun buka nelo dia. Sahabat-sahabat semua ada tidur kat rumah aku ni, boleh klik tidur rumah aku. Tak ada masalah. Ini Tuhan jamin dah. Aku ni dia jaga, tak payah mu jaga. Tak payah ada jaga apa. Klik. Maksud apa yang diturunkan itu ialah Al-Quran. Mana tu ayat, mu kena nyapa apa aku turun kamu. Apa dia maksud yang diturunkan itu? Al-Quranul Karim. Dan As-Sunnah yang terkandung di dalamnya, segala hukum-hukum yang tersebut di atas. Itulah dia yang dikatakan Islam. Mana segala hukum, segala cerita, segala apa benda yang mari daripada Quran dengan hadis yang sahih ini, itu yang panggil Islam. Tiga, boleh kita. Yang keempat. Makna Islam yang keempat ialah keseluruhan ad-din. Semua sekali agama. Kalau kata ini Islam, kita faham. Islam itu apa? Agama, ad-din yang diajar oleh Nabi. Masuk semua sekali. Hak ni Islam, hak ni tidak Islam. Mana hak ni? Agama. Maknanya kalau kita kata saya ni Islam, maknanya kita agama Islam. Orang lain agama lain. Kalau kita royak hak ni ajaran Islam, maknanya hak ni hak Nabi mari. Kalau hak ni undang-undang Islam, ini peraturan hidup Islam. Islam sendiri pula bagi orang seorang tu, mung ni Islam atau tidak? Islam. Mana tanda dia? Tunduk, taat, patuh. Luah ke tak luah tu? Hari ni gata molek. Mana Islam tu? Gata. Tak daripada Islam tu agama. Dia sendiri tu agama. Bila agama, mana peraturan lah dia tu? Dipanggil peraturan hidupnya duduk situ. Islam yang keempat, Islam ialah keseluruhan ad-din yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkandung di dalamnya perkara-perkara yang berhubungan dengan akidah, amalan-amalan dan hukum yang disertai dengan kepatuhan secara zahir dan batin dengan penuh keikhlasan. Jelas atau jelas pada kita, makna Islam itu agama sendiri itu Islam. Kalau kita duduk dua orang, kita Islam, orang sebelah kita tu orang Cina, orang Buddha kita kata. Kita saya ni Islam. Apa makna? Saya ni ikut agama Islam. Bila kita duduk dalam Islam dah, pergi ke mahkamah, saya nak undang-undang Islam. Mana nak peraturan hak mari daripada Quran hadis. Hak mari hak mu orang putih tu bukan Islam. Dia panggil sekolah. Nah. Kalau kita duduk ramai-ramai, apa ni, orang ni semaya, orang ni tak semaya. Kata hak semaya ni tunduk. Taat kepada Allah. Orang tu ikut Islam. Hak lain tu, kalau Islam pun nama dia ya. Tapi dia ni derhaka. Kalau kata Islam pun, Islam derhaka katamu. Kalau tak ikut perintah Allah. Islam dengan makna ad-din yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruhnya. Mana dalil dia? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, falahu ajruhu 'inda rabbih." ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Al-Baqarah 112. Maksudnya, bahkan sesiapa yang menyerah dirinya kepada Allah sedangkan dia berlaku baik, aslama, serah diri mana Islam tu. Itu ayat kata man aslama, mana serah diri dia ni kepada Allah SWT dengan dia berlaku baik, buat benda-benda yang comel. Maka baginya ganjaran di sisi Tuhannya dan tidak ada takut bagi mereka, tak takut lagi dah. Pahalanya mari tak takut. Bila mati, malaikat mari senyum. Nak ambil nyawa ni, nama Abdul Ghani kata satu. Nak ambil dah ni nyawa ni, nak panggil klik dah ni. Nuh, tempat dudukmu. Lah, buka mari syurga dari mata kita. Kita pun senyum. Malaikat nak tarik nyawa tu sakit tu tak serah, duk nampak somel lagi datang. Mati orang baik senyum mati. Contohnya dia mecik peluh di dahi tu sebab dia malu. Tak banyak amalan buat lagi. Itu malu. Malu ke tak malu ke yang penting orang tu nampak sebab dia syurga. Tapi kalau orang yang tidak baik, malaikat mari senjah. Dia gelepak. Alhamdulillah. Maksudnya bahkan siapa yang menyerah diri kepada Allah sedangkan dia melakukan baik, maka baginya ganjaran di sisi Tuhannya. Dan tidak ada takut bagi mereka dan mereka tidak juga berdukacita. Takut budak, dukacita budak. Dukacita apa lagi? Tempat nak pergi duduk sama pada Allah ni. Kalau dia marah, kalau anak dia lambat pergi tanam marah tu, wagi cepat. Aku nak ambil bahagian hak depan. Kita duk taruh lagi semayang atas rumah. Saya nak tanya kan.
Saya tak saya tu kena tanya dah. Salah mana? Tak boleh tahu. Engkau mati dah sudah. Nak tunggu anak duduk jauh kelik. Tiko sakit tak balik-balik anaknya. Tiko sakit kuah telefon. Matilah tunggu hari cuti. Tidak. Bila hari cuti, tak ada hari cuti, ayah mati. Telefon. Taruh. Maya. Tunggu aku nak kelik. Nak kelik juga. Firman Allah Ta'ala lagi. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Maksudnya, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya mereka menyembah Allah dengan mengikhlaskan agama kerananya, dengan menjauhi kesesatan. Segala sesat itu tinggal jauh belaka. Dan supaya mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat. Kerana yang demikian itulah agama yang lurus. Itulah agama yang benarnya. Agama yang telah diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Berapa dah? 4 dah. Makna Islam yang kelima. Banyak makna ni. Kita hari ni luah molek dia punya penjelasan. Makna Islam yang kelima pula, Islam dengan makna menyerah diri secara zahir sahaja. Islam ni dengan makna orang ni orang Islam ke? Islam. Maknanya apabila dia serah diri secara zahir tu kan, saya masuk Islam dah, mengucap dah, maka kita kata orang Islam dah lah itu. Jaga dia ni amalan-amalan lain nampak tak apa ada, tak nak kata pada zahirnya. Dengan tidak ada iman dalam hati, nampak dia mari-mari juga tu. Sudah maya hidup sedar kafir, hidup hina Islam. Orang panggil munafik. Tapi kita kena terima juga sebagai orang Islam pada zahirnya. Tak lagi kerat dia lagi. Sebab dia mari surah juga. Ini masalah. Dipanggil Islam zahir. Dalam hatinya, kosong. Munafik. Islam yang seperti ini tidak memberi apa-apa faedah kepada penganutnya. Tak ada faedah berapa. Faedah dia nya, selamat. Bunuh dia dunianya, tak boleh bunuh dia. Firman Allah Subhanahu wa taala, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Surah Al-Hujurat ayat 14, maksudnya orang Arab Badui berkata kami telah beriman. Dia mai royak kami beriman dah. Katakanlah kepada mereka kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah Islam. Islam tu maknanya, kalau dia buat azhar itu Islam. Kalau dalam dia kosong tu, kita tak nak korek tu. Allah Ta'ala je tahunya. Jadi dia panggil Islamnya zahir saja, kafir ataupun munafik dalamnya. Kerana iman itu belum masuk ke dalam hati-hati kamu. Jadi tu ayat beza sini. Orang itu yang kami beriman, tak lagi membawa Islam begitu. Jadi Islam ni kita tahulah, asal kau buat benda zahir, kita kena tahu Islam. Supaya kita learn lah. Kak kenal dia tulis Islam. Islam lah kita ni. Mungkin nama dia nama Islam. Biarlah pakai dia daripada anak dia. Apa ni? Tuan dia bagi apa? Datanya tu pakai subai lagi. Rata tekok lagi. Rata keluar lagi lengan tu. Keluar pendek semaya dok. Tak boleh kata kapi lagi. Pada zahirnya sebab dia ni kadang-kadang pakai sokok gitu aja kok. Lagi cerita dia. Tanya bulan maulud ni selawat juga dia. Tak selawat ke? Tak boleh makan pula. Orang jangan bantu dan. Lalu setakat dia bolehnya. Dan kedai mokpok pertama lihat keluar ketak jalan. Allah ni lah tu cerita lah ni. Mokpok tu dengan serban dengan petir. Dia tak masuk. Ni lah orang panggil jayus, makna ayuh tu tak ada perasaan, tak ada. Macam-macam cerita. Baik, itu tengok mana Islam tu beza dengan iman. Mukmin lain, Muslim boleh kata Muslim lagi dia tu. Diriwayatkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu kata apa? Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahtan wa Sa'dun jalisun fihim qala fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum man lam yu'tihi wa huwa a'jabuhum ilayya. Fa qultu ya Rasulullah ma laka an fulan fa wallahi inni la arahu mu'mina. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا
faqala aw muslima inni la'u'tiyar rajula wa ghayrahu ahabba ilayya minhu khasyatan min an yakubba wajhahu finnar. An yukabba wajhuhu finnar. Rawahu Muslim. Maksudnya, dengar cerita ni mana-mana. Sa'ad bin Abi Waqqas ni kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kepada satu rombongan yang baru menganut Islam beberapa pemberian. Mana orang mu'alaf bawah Islam ni Nabi kita beri benda-benda dia. Beri kambing, kau beri lembu, kau beri unta. Nak suruh dia tu galak ialah maknanya orang panggil ada benda. Buat upah. Sa'ad bin Abi Waqqas ada bersama-sama. Sa'ad ada sekali Nabi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan seorang daripada mereka dengan tidak memberi apa-apa pemberian. Hak seorang ni tak boleh bersatu. Orang lain ambil kambing, nyok pergi. Ambil unta pergi. Hak seorang ni cacah, cokor sini, tak boleh apa-apa. Saya, kata Sa'ad, merasa kagum dengan laki-laki. Sa'ad kata, aku pilih orang ni. Juruh nampak. Warna, tunduk, ya. Nampak zahirnya. Lalu saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, mengapakah bersikap demikian terhadapnya? Apa Rasulullah tahu dia tu? Maka demi Allah saya lihat dia beriman. Saya tengok orang ni, orang beriman. Muka apa senyum malik ni. Somel jenis kenapa ni? Mana Nabi tak wui? Rasulullah menjawab, adakah dia Islam? Mungkin kata dia beriman. Awam musliman? Mungkin dia itu Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam. Dan saya sendiri masih lagi mempunyai anggapan menurut apa yang saya tahu. Rasulullah tak wui kok. Dia duk mikir dalam kepala otak dia, tak wuyuk ke Rasulullah? Roh kemindahan itu tak wuyuk ke? Lalu saya bertanya pula, ya Rasulullah, mengapakah bersikap demikian terhadap terhadapnya orang ni? Demi Allah saya melihat dia beriman. Dia ulas sekali lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah dia Islam? Nabi tanya balik, Islam ke dia? Kita akak tarah iman dah. Nabi kata Islam ke dia? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam dan anggapan saya terhadap lelaki tersebut masih seperti dulu. Rasulullah dia, saya pun tak kata apa. Senyap. Lalu saya bertanya semula, bagaimana apakah anggapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadapnya? Demi Allah saya lihat dia beriman. 3 kali dia ulas. Dok rakami orang ni, dia rasa dia orang jauh dia ni. Koyak pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, adakah dia Islam? Sesungguhnya aku akan berikan kepada lelaki ini dan lain-lainnya lebih aku suka. Kerana aku takut dihumbankan mukanya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Jadi Nabi kita berulang, Islam tak orang ni. Jadi aku bimbang dia kata. Aku suka nak bui pada orang ni. Tetapi orang lain itu lebih aku sayang lagi. Aku bimbang takut dia jadi terbalik. Sayalah kalau Allah lain. Jadi kata Nabi, maknanya perbahasan kita hari ini tentang Nabi kita tanya, Muslim, orang itu mukmin. Nabi kata Islam kau dia. Mana ada beza. Islam itu dia nampak zahir dulu. Mukmin tu adalah hati kita tak tahu. Lah ni masalah dia. Orang Islam ramai. Ramai tak ramai Islam? Ramai. Nak tahu tanya kita buat apa? Mari habis balas sorak. Tak muat. Sudah pewa subuh esok. Ni kata imam kata bila semula. Itu masalahnya. Itu yang kelima, man Islam tu orang menyerah diri secara zahir, Islam lah dia. Yang keenam, Islam merupakan jawapan yang tepat kepada 3 pertanyaan yang dikemukakan kepada setiap manusia, sama ada dahulu ataupun sekarang. Islam ni adalah merupakan jawapan yang tepat kepada 3 pertanyaan. Orang dulu ke orang ni ada 3 soalan. Apa dia soalan dia? Dari mana dia datang? Kita ni mari mana? Kita jawab, mu ayah kita lah. Marinya, betul lah kawan. Yang kedua, mengapa dia dijadikan? Apa kita ni tu buat? Waktu biasa dunia bahasa apa? Nak suruh jadi pegawai, gitu lah. Soalan yang ketiga, ke mana kita akan kembali? Nak gimana kita? Kita nak pergi lah kawan. Jawapannya, kepada 3 pertanyaan tersebut ialah Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawapan lain tak jumpa jawapan belakang. Mari mana? Nak pergi mana? Kenapa mari? Payah nak jawab tu. Senang nak jawab. Payah kalau tidak jumpa dengan jawapan yang sebenar.
Pertanyaan yang pertama iaitu dari mana dia datang? Hari ini boleh jawablah insya-Allah taala. Dari mana kita datang? Jawapan dia adalah terkandung di bawah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyana lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamman thumma nukhrijukum tifla ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Surah Al-Hajj ayat 5. Yang ini jawapan kepada dari mana datang. Nak jawab lagu mana kita? Kita jawab. Habis tinggi, paling tinggi pun kita kata kita ni, muk kita beranak. Marilah kita. Itu tidak kita jawab secara itu. Nah. Jawapan yang sebenarnya ni. Jawapan itu yang jawab kita. Maksudnya, wahai manusia. Jika kamu ragu tentang kebangkitan pada hari kiamat, kita apa nak percaya pada hari kiamat? Maka ketahuilah. Sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah. Mana jadi tanah kita beranak di peta. Itu asal tu ada. Kemudian dari titik mani. Ini baru jadi kita. Kemudian dari seketul darah. Kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya. Dan tidak sempurna. Mana hak sempurna tu jadilah. Hak tak sempurna kat gugur. Supaya kami terangkan kepada kamu kekuasaan kami. Saya kata aku nak tunjuk aku ni kuasa. Ni titik air mani. Air mani tu kalau duduk live. Tak ada lah tu. Tepek situ. Nak jamu pun tak ada. Dan kami letakkan di tempat peranakan di dalam rahim. Apa yang kami kehendaki hingga satu masa tertentu. 9 bulan. Lebih sikit kah? Lebih dah lah. Atau ada pun tak apa. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai anak. Kemudian kami pelihara hingga kamu sampai tegak teguh. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan. Mati dah awal lagi. Dan sebahagian dari kamu dikembalikan kepada usia yang paling lanjut. Nyayuk dah. Tua nyayuk. Tak tahu nak pergi lakukan. Makan raya. Dah. Padahalnya sopah lagi mulut. Tak pasal mulut pun lagi. Kata pun ada nyayuk lagi. Minta berlindunglah kita daripada nyayuk. Nyusah korang, nyusah kita sendiri. Dan ada apa ni. Sebahagian kamu dikembali kepada usia yang paling lanjut. Supaya dia tidak tahu apa-apa lagi sudah tahu. Orang nyayuk tahu benda kan? Tak tahu apa lagi. Pakai dah hanyut situ. Maknanya ini, mu mari mana? Ni jawapannya. Asal daripada tanah, lepas tu turun-temurun daripada iman dan sebagainya. Firman Allah Subhanahu wa taala jawapan lagi. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Maksudnya dan sungguhnya kami telah jadikan manusia dari air yang terasing dari tanah. Air. Kemudian kami jadikan dia setitik mani di tempat ketetapan yang terpelihara. Tuhan jaga dalam rahim. Kemudian kami jadikan mani itu seketul darah. Lalu kami jadikan darah itu segumpal daging. Kemudian daging itu kami jadikan tulang. Lalu tulang-tulang itu kami liputi dengan daging. Baru pula dengan daging tulang. Kemudian kami jadikan dia satu kejadian yang lain sifatnya. Jadi orang adalah. Maha suci Allah sebagai pencipta. Tahu dah kita. Tahu dah jawapan. Tahu dah siapa dia. Mari tu yang berlaku. Buat. Firman Allah Subhanahu wa taala. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. Surah At-Tariq ayat 5 hingga 7. Maksudnya dan cubalah manusia itu melihat dari apa yang dia dijadikan. Arti muklis mari mana? Dijadikan dia dari air yang terpancar
yang keluar dari sulbi laki-laki dan taraib, tulang dada perempuan. Itu yang mari. Jadi pertanyaan yang pertama tadi, mari mana? Saya jawab tadi. Kita berpindah pada pertanyaan yang kedua pula, iaitu mengapa dia dijadikan? Apa kita mari ke dunia? Boleh jawab? Tak boleh jawab, nak suruh menyaku lah. Kalau kita jawab kita dah. Tuhan nak suruh buat kebun lah. Dia ambil tanah dari udu, alik-alik. Atas dunia ni, kalau kita mikir ngotak kita lah, betul. Dia ada jawapannya, Tom. Jawapannya, mengapa dia dijadikan itu terkandung dalam firman Allah Ta'ala. Sebentar kita ni. Ada Quran belakang, tak ada. Mudah. Kalau ambil orang lain-lain, tak orang panggil tak siapa maksud. Ambil orang Tuhan sendiri, ya. Tak ada, kita boleh sekal lagi. Boleh tanya, ya Allah. Tak boleh kata ya Allah dah tu. Engkau dia sendiri, sebab buat kita. Tuhan, dia tahu nak gila kawan kita ni. Jawapan yang kedua, kenapa kita dijadikan? Wa'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Az-Zariyat ayat 56. Maksudnya, dan aku tidak jadikan jin dan manusia itu melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepadaku. Jumpa jawapan. Aku jadi manusia bukan nak jadi sebuah lembu kupa. Ngak ni sembelih demo, tak ada lah. Mung ni manusia dengan jin ni kerjanya kena ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana pengabdian itu berlaku dengan ma'rifatullah. Kita nak sembah Allah Taala ni, kita kena kenal Tuhan dulu. Kena kenal Allah macam mana? Kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kena belajar, kena tahu siapa dia Allah, lah apa sifat dia, apa ni perkara yang berhubung dengan Allah, kena tahu lah. Kasih kepadanya, pada Allah. Tunduk, patuh dan mengikut segala ajaran yang diturunkan untuk manusia bagi menyempurnakan kehidupan mereka mengikut kedudukan yang layak yang disediakan bagi mereka agar mereka mencapai kebahagiaan sebenarnya di dunia dan di akhirat. Naknya lagi tu dah cara dia. Jumpa jawapan yang kedua. Yang keduanya, ni mari tidak ada saja. Kena beribadat kepada Allah SWT. Dalam masa berapa jam? 24 jam. Bukan ibadat semaya 5 minit je. 24 jam kena ibadat. Tak bangun tidur, pasti 20 tu ibadat sama. Tak kerja buat lah kita ni kalau lagu ni. Kena kerja. Siapa dia kata boleh kerja ni? Suruh nak pergi kerja, nak pergi takbir kocok tu, nak pergi ke mana? Nak pergi cari rezeki yang halal. Pasal apa nak pergi cari yang halal? Sebab tu yang kata kena makan yang halal. Ibadat lah tu. Pasal apa nak makan halal? Sebab apa nak cari rezeki banyak-banyak ni? Nak buat apa ni? Nak buat rumah nafkah anak pula. Isteri lagi. Kalau lebih tu nak boleh lah tabung. Semua sen ibadat. Duk menyaku. Kerak batai getah kau. Toreh sengih kau. Semua sen ibadat kepada Allah SWT. Kalau kita salah kehalang ni, kita bila sebut ibadat, ada mayati baru ibadat. Hal lain tak jadilah. Ibadat belakang. Noreh tinggal semaya. Itu dia asal lagi. Dia turun rumah. Tak niat nak pergi ibadatnya. Dia kena nak mentararah dia buat tu. Berapa nak pergi noreh tu? Nak mentararah dia makin. Kita, orang berimeh, orang semaya ni lah. Niat turun rumah tu pasal apa nak pergi cari makan. Nak cari rezeki yang halal. Pasal apa? Nak makan yang halal. Sudah makan yang halal, nak suruh kuat beribadat. Demon ni, hak kaitnya. Hak lain, lebih kurang dengan lembu ya. Dia hari lembu tu, lebih kurang. Hak penarik ni kena tarik tu, anak beranak. Sama-sama tak semaya belakang. Lembu semaya. Tu yang haji hari dia. Kata demo dua, ni serupa, sepupu je dua tu. Kata apa? Habis. Kita berpindah pada soalan yang ketiga tadi. Ke mana nak pergi kita? Sama hari ni. Jawapan tiga-tiga. Mari mana? Nak pergi mana? Apa mari? Tak jawapan. Kena jawab molek. Jawapan nak pergi ke mana pula? Itu dia. Pertanyaan yang ketiga iaitu ke manakah dia dikembalikan? Adalah terkandung dalam firman Allah Ta'ala. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Surah Al-Insyiqaq ayat 6. Maksudnya, wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan bersungguh-sungguh menuju Tuhan. Maka pasti kamu akan menemuinya. Kita ni siang malam beribadat. Bangun tengah malam bertahajud. Tengah hari baca Quran. Tujuan agapanya? Nak jumpa Tuhan, mesti akan jumpa dia. Maknanya pak kita nak perginya, kita akan jumpa dengan Allah.
Firman Allah Ta'ala lagi, Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu thumma ilaihi turja'un. Surah Ar-Rum ayat 11. Maksudnya Allah menciptakan manusia dari permulaan. Mula-mula start lagi direkod dah. Kemudian mengembalikannya, menghidupkannya kembali. Kemudian kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Tahulah kita nak gimana? Nak pergi bertemu Tuhan. Itu nak pergi kita nak pergi. Firman Allah Ta'ala lagi, Thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Surah Az-Zumar ayat 7. Maksudnya kemudian kamu kepada Tuhanmu lah kembalimu. Lalu ia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kamu kembali jumpa Tuhan. Tuhan kata, ya, apa dia mau buat orang atas dunia? Nak suruh Tuhan raya amalek ni? Awak amalek? Awak ada amalek, jumpa lah gitu. Jumpa. Ini kita takut. Firman Allah Ta'ala lagi, wa ila rabbikal muntaha, wa anna ila rabbikal muntaha, An-Najmi 42. Maksudnya dan bahawasanya hanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Maknanya balik ke Tuhan lah. Firman Allah Ta'ala lagi, inna ila rabbikar ruj'a, Al-Alaq ayat 8. Maksudnya sungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kembalimu. Mu akan balik semula jumpa Tuhan. Lagi lain lagi. Tak jumpa lagu dah kita ni. Ayat-ayat tersebut menyatakan kesudahan manusia, iaitu manusia itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dibuat perhitungan dengan balasan terhadap amalan mereka di dalam dunia. Seterusnya ditentukan tempat yang sewajarnya bagi diri masing-masing. Nagi kuana kita ni, kita akan jumpa. Sesiapa sahaja yang bersih jiwanya dengan iman dan amal saleh telah dijanjikan syurga. Dan kepada sesiapa yang kotor jiwanya dengan kufur dan maksiat, maka balasannya ialah neraka. Wal'iyadu. Mana kalau kita baik kak, selamatlah kita. Kalau sebaliknya juga pula kak, jumpalah kita, na'udzubillah. Makna Islam yang ketujuh, makna apa? Islam yang ketujuh maknanya, Islam merupakan penghayatan yang sebenar bagi manusia. Islam, kaya dia ikut Islam. Maknanya kita menghayati kehidupan kita ni ikut cara Islam. Islam ayat boleh. Tak boleh? Tak. Merupakan cahaya petunjuk dalam kehidupan. Maknanya kalau kita ikut Islam, cahaya dia mari pandu kita. Merupakan ubat yang mujarab untuk mengatasi, memperbaiki masyarakat dan jalan yang sebenar yang tidak mungkin sesat kepada sesiapa yang melaluinya. Dan orang yang ni nyakit, kau tu nyakit kau ni. Orang tak jauh belakang ada lopak sana sini. Kisnya berapa? Ubat tak? Tak kena ubat. Tak kena ubat. Kita penyakit kau ni, pergi makan ubat lain. Penyakit kepala, pergi makan ubat gatal. Dia nak kata kepala, tak jadi. Kita tahu dah ubatnya menyelesaikan masalah orang ni, siapa dia? Islam. Kau mari. Kau ni ajar lagi ni, kita cari orang putih. Kita cari orang Jepun. Lepas tu duk ngepek. Tak jadi je. Nak jadi mana sakit kepala, pergi makan ubat gatal. Naik korak dia makan panadu. Tak kena lah dia. Tidak pesen dia. Tak jumpa ubat dia panggil. Jadi ubat yang paling mujarab yang siapa dia tuan-tuan? Iaitulah Islam. Barulah jumpa ubat. Firman Allah Ta'ala. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. Surah Asy-Syura ayat 52 dan 53. Maksudnya dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu yakni Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidak mengetahui apakah Alkitab, Al-Quran. Belum terima wahyu, tak tahu apa dia Quran. Nabi kita tak tahu. Dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Quran itu cahaya. Yang kami tunjuki dengan dia sesiapa yang kami kendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kami benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Yaitu jalan Allah yang kepunyaan segala apa yang ada langit dan yang ada di bumi. Ingatlah
bahawa kepada Allah kembali segala urusan. Jadi segala peraturan hidup ini kan nak selamat, ikut tak diajar oleh Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Surah Al-Isra ayat 82. Maksudnya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kami turun Quran ini yang jadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Segala ta'rif yang tersebut di atas hanyalah beberapa contoh sebagai susulan dari berbagai-bagai lagi ta'rif yang dikemukakan oleh ulama. Mana kita belajar ini 7 ta'rif mengenai Islam. Ini di antara. Ada lagi Islam itu luah lagi kalau nak bahas agak panjang. Tapi 7 ni pun jelas dah kepada kita apa dia itu Islam. Kesemua ta'rif dapat diterima asalkan ianya merangkumi maksud ajaran yang terkandung di dalam Islam. Dan sesungguhnya kesemua ta'rif itu tidaklah bercanggahan, bahkan beriringan, mana jalan sekali di antara satu sama lain. Adanya kepelbagaian ta'rif, mana berbagai-bagai ta'rif adalah menunjukkan kepada kita betapa syumul. Syumul itu makna lengkap. Betapa syumulnya, lengkapnya Islam, sehingga tidak ada perkataan yang dapat kita terjemahkan bagi memberi makna yang searti dengan hakikat Islam. Mana ada lagi kita boleh terjemah hakikat Islam? Tak ada lagi. Maka tamatlah kita perbincangan kita pada hari ini, iaitulah tentang ta'rif Islam. Kita akan masuk kepada perbincangan yang seterusnya, iaitulah pengertian iman. Mana habislah kepada kita hari ini. Islam itu ada 7 makna dia. Yang pertama sekali tunduk. Yang kedua Islam itu sendiri itu undang-undang. Yang ketiga Islam itu agama. Yang keempat Islam itu pada zahirnya, asal kau buat undang-undang Islam lah dianya. Walaupun dalamnya kosong. Jadi itulah di antara ta'rif Islam yang kita faham hari ini. Islam itu sangat luas pengertiannya. Segala benda yang dibawa daripada Nabi, Islam adalah itu. Jadi kita akan masuk ke bahasan kita tentang iman pula. InsyaAllah ta'ala.